السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian tafsir surah Tabarak, dan alhamdulillah kita dah sampai pada ayat yang ke-22. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Jadi terjemahannya, adakah siapa yang berjalan tersungkur di atas mukanya ahda lebih mendapat hidayat, ataupun man yamshi, mereka yang berjalan sawiyan, tegak, ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus. Jadi itu terjemahan ayat ke-22. Jadi kita akan bincangkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan ayat ni. Jadi persoalan pertama, apakah hubungan ayat ke-22 ni dengan ayat sebelumnya? Jadi dalam tafsir Ibnu Ashur menyatakan bahawa dalam ayat sebelum, setelah Allah menyatakan inil kafiruna illa fi ghurur, sesungguhnya orang kafir itu berada di dalam tipu daya, ballaju fi utuwin wa nufur, dan mereka tadi berterusan kekal dalam kedegilan dan keliaran. Jadi setelah Allah Ta'ala menceritakan sifat-sifat tersebut, tadi hari ini Allah Ta'ala ingin memberikan satu perumpamaan kepada orang kafir dan kepada golongan yang bertentangan dengan golongan kafir tersebut, iaitu orang beriman. Maksudnya, apakah perumpamaan, perbezaan antara orang yang kafir dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ayat ini menceritakan tentang perumpamaan orang kafir jika dibandingkan dengan orang yang beriman. Betul, persoalan kedua yang boleh kita bincangkan ialah lafaz afaman yamshi. Masa lafaz ni ayat yang ke-22 ni dimulakan juga dengan tanda soal, iaitu a, yang bermaksud adakah. Jadi dalam tafsir dinyatakan bahawa tanda soal yang berada di awal ayat ni bertujuan untuk menegaskan sesuatu fakta. Dan apakah fakta yang nak ditegaskan? Maksudnya Allah Ta'ala bertanya, bukan kerana dia tadi tidak mengetahui. Bahkan Allah Ta'ala bertanya kerana nak menegaskan bahawa orang yang beriman sememangnya lah tidak sama dengan orang yang mengkufuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perjalanan mereka. Dan persoalan ketiga yang kita boleh bincangkan dalam ayat ini ialah permasalahan lafaz yang diulang dua kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu lafaz yamshi yang bermaksud berjalan. Maksud Allah berkata orang kafir juga berjalan tapi dalam keadaan tersungkur ke hadapan, dan orang beriman juga berjalan dalam keadaan badan yang tegak. Jadi daripada ayat ini kita boleh memahami satu permasalahan yang penting, iaitu masalah berjalan. Maksudnya apabila kita hidup saja dilahirkan dan apabila kita mula saja balik, maka hendaklah kita mengetahui kita sedang berjalan menuju kepada satu titik penghujung, walaupun kita sedar ataupun walaupun kita tidak sedar. Jadi keadaan perjalanan tersebut, sekiranya nak didekatkan kepada kefahaman, samalah seperti apabila kita menaiki kapal terbang ataupun kita berada di kapal laut yang amat besar. Maksudnya kapal tadi, dia berjalan daripada satu titik kepada satu titik yang lain. Tapi kita yang berada di atas kapal terbang ataupun kapal laut tadi, kita, contohnya perjalanan tadi memakan masa 2 hari ataupun 3 hari.
Maksud kita akan tidur di atas kapal laut tersebut, kita akan makan, dan kita akan solat, dan kita akan buat apa saja yang kita nak di atas kapal tadi. Dan dalam keadaan kita sebenarnya berjalan daripada satu titik kepada satu titik yang lain. Dan itulah yang nak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa semua manusia sedang berjalan menuju kepada titik hujung. Dan titik hujung tadi ialah kematian, perpindahan kepada satu alam yang lain. Jadi dalam ayat ini dinyatakan orang yang kafir juga berjalan menuju kepada penghujung hayatnya, dan begitu juga orang beriman berjalan menuju kepada satu penghujung. Jadi ayat Quran ini sama seperti hadis yang pertama yang kita dah bincangkan dalam hadis 40. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan kita maklum, hijrah merujuk kepada perjalanan satu titik kepada satu titik yang lain. Jadi apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang orang yang mencari dunia, Allah Subhanahu Wa Taala tetap juga berkata orang tersebut hijrah kepada dunia ataupun kepada perempuan yang dikehendaki. Jadi kedua-dua orang yang meniat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun niat kepada selain Allah, kedua-duanya dihukumkan berhijrah. Dan berhijrah kita faham dia adalah satu bentuk perjalanan. Jadi yang nak dimaklumkan sekarang, kita semua sedang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dimaksudkan dengan perjalanan tadi ialah masa yang berlalu. Sebagaimana kita ada atas kapal tadi, kita ada masa 2 hari 48 jam daripada awal perjalanan kapal sampai kepada kita hujung tadi. Jadi setiap saat, detik tadi berlalu, itulah sebenarnya perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perkara penting nak kita kendaki. Sama ada kita sedar, kita bercakap, kita bermain, maksudnya kita tidur, kita makan, kita sebenarnya sedang berjalan, menghabiskan masa kita sedikit demi sedikit untuk sampai kepada penghujung. Sama ada penghujung tadi baik dan kita mohon daripada Allah, dan yang sebaliknya wa'iyasubillah kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis ataupun dalam Al-Quran Allah Ta'ala berkata, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala penghujung. Mana semua makhluk di akhir sekali akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada ketika itu setiap mereka akan dibahagikan sama ada kepada syurga ataupun sebaliknya. Itu perkara yang penting yang nak kita ketahui ialah jangan sekali-kali kita mensia-siakan masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kerana masa tersebutlah satu modal yang Allah Taala beri sebelum kita sampai kepada penghujung tadi, iaitu kematian. Dan persoalan seterusnya yang kita nak bincangkan ialah lafaz mukiban ala wajhihi. Jadi lafaz mukiban ala wajhihi ni, dia kalau kita terjemahkan, orang yang tersungkur di atas mukanya. Maksudnya seseorang yang berjalan tetapi asyik jatuh ke depan, tersembam di muka ni. Berjalan lagi ataupun jatuh, tersembam mukanya. Jadi itu satu makna yang ulama syarahkan lafaz mukiban, tersungkur ala wajhihi, ke atas mukanya sendiri. Maksudnya jatuh ke hadapannya. Jadi persoalannya, bilakah keadaan tadi berlaku? Maksudnya jalan tersungkur ni berlakunya di dunia ke ataupun di akhirat? Jadi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ayat ni yang seorang berjalan tersungkur dan seorang berjalan tegak ni, ayat ni diturunkan kepada Abu Jahal alaihi la'natu, dan yang tersungkur tadi ialah Abu Jahal, dan yang berjalan lurus tadi ialah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Itu asal penurunan kepada dua orang tadi, tetapi yang dimaksudkan sampai hari ini ialah secara umumnya manusia. Pertama, yang mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala diumpamakan seperti orang yang jalan tersungkur ataupun jalan di atas mukanya, dan orang yang beriman diumpamakan seperti orang yang berjalan tegak tanpa ada jatuh dan seumpamanya. Itu pendapat pertama, dia ialah perumpamaan kafir dan mukmin, dan keadaan tersebut berlaku di dunia lagi. Dan pendapat kedua, dia mengatakan bahawa ayat ni yang dimaksudkan ialah keadaan orang yang berada di akhirat. Itu daripada Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, orang yang berjalan di atas muka ni tadi ialah orang kafir yang Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir yang semasa di dunia tadi dia menjurumuskan dirinya ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan menghimpunkannya di atas mukanya. Maksudnya orang lain berdiri di atas kaki, tapi dia berdiri di atas mukanya. Maka ditanya, wahai Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, maksud orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimanakah orang kafir tadi dihimpunkan ataupun dihimpunkan pada hari kiamat berjalan di atas mukanya? Maka Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang menjadikan manusia tersebut berjalan di atas dua kakinya, maha berkuasa untuk menghimpunkannya pada hari kiamat, berjalan di atas mukanya. Dari itu ialah riwayat yang dinyatakan oleh Imam Tabari radhiyallahu anhu. Jadi persoalan yang terakhirnya, apabila kita kata dia tadi tersungkur, maksudnya berjalan di atas mukanya. Jadi dia berjalan tadi di atas apa? Maksudnya di atas jalan apakah yang orang kafir tadi berjalan? Jadi di akhir ayat nanti dia akan bagi tahu bahawa orang yang beriman berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi semasa Allah Ta'ala menceritakan orang beriman, Allah Ta'ala menyebut sirat mustaqim tadi, jalan yang lurus. Tapi semasa Allah Ta'ala menceritakan tentang orang kafir ni, Allah Ta'ala tidak menyebut orang kafir tadi berjalan di atas jalan yang bagaimanakah rupanya. Jadi dalam tafsir dinyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan perjalanan orang kafir ialah at-tariq bilil tiwa. Maksudnya perjalanan yang penuh berliku-liku, ke kiri, ke kanan, ke kiri, menjauh daripada. Jadi itulah keadaan jalan yang dilalui oleh orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persoalan seterusnya ialah makna kalimat ahda. Maksudnya Allah Ta'ala berkata, adakah orang yang berjalan tersungkur ke hadapan lebih mendapat hidayat daripada orang yang berjalan lurus? Jadi lafaz yang Allah Ta'ala gunakan lafaz ahda, orang yang lebih lagi mempunyai hidayat. Jadi dalam tafsir nyatakan yang dimaksudkan dengan ahda ni ialah ma'rifatut tariq, orang yang mengetahui jalan ibadat. Okay, jadi ini satu permasalahan yang amat penting. Maksudnya kita hidup di dunia, kita daripada kita balik, kita akan berjalan, yamshi tadi. Start saja kita balik, kita dah mula berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan tadi terhenti apabila kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Jadi persoalannya, ahda, adakah kita telah dikurniakan dengan hidayat tadi? Dan dimaksudkan dengan hidayat ialah ma'rifatut tariq, mengetahui perjalanan tarekat. Maksudnya mengetahui jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itulah yang dikatakan, adakah orang kafir nak dibandingkan dengan orang beriman? Adakah orang kafir lebih mengetahui jalan-jalan tersebut? Jadi nak dinyatakan sekiranya seseorang tadi tidak mendalami jalan perjalanan kepada Allah zahir dan batin, maka orang itu lebih kepada kekufuran daripada dia tadi mendekatkan diri kepada orang yang beriman. Itulah makna ahda, maksudnya mengetahui at-tariq, jalan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz seterusnya Allah Ta'ala gunakan ialah lafaz sawiyan. Maksudnya setelah Allah Ta'ala menceritakan tentang orang kafir, perumpamaan mereka ialah orang yang berjalan tersungkur ke hadapan. Jalan 2-3 patah, tersungkur ke hadapan. Jalan 2-3 patah lagi, tersungkur, tersembam. Ataupun sememangnya mereka terbalik, berjalan di atas mukanya, kakinya ke atas. Jadi itu dua makna daripada mukibban ala wajhihi. Jadi apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang orang beriman, bagaimanakah cara perjalanan orang beriman? Orang beriman berjalan sawiyan. Jadi lafaz sawiyan dia bermaksud orang yang amat tegak, yang berdirinya amat lurus, wal istiqamah, dan perjalanannya amat lurus. Jadi itulah sifat orang yang beriman. Maksudnya perjalanannya tiada tersangkut di kaki, kan? Perjalanannya tiada terjatuh, kan? Perjalanan tiada ke kiri, tiada ke kanan. Maksudnya orang yang benar-benar beriman akan berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lurus. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu orang beriman ni dia berjalannya di atas apa? Okay, jadi Allah Ta'ala sebut lafaz sirat mustaqim yang kita selalu ulang di dalam surah Fatihah tadi. Maksud kita baca ihdinas siratal mustaqim, dan alhamdulillah dalam surah Tabarak ada juga lafaz sirat mustaqim tadi. Tak kalau Allah Ta'ala menceritakan tentang orang yang beriman. Jadi secara umumnya apabila Allah kata orang beriman, mereka berjalan di atas sirat. Dan sirat tadi, setelah Allah kata dia berjalan di atas sirat, maka dia ada satu lagi sifat iaitu mustaqim. Jadi daripada dua lafaz ni, sirat mustaqim, kita mendapati dua syarat. Dua syarat yang penting bagi orang yang inginkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama ialah sirat tu sendiri. Jadi yang dimaksudkan dengan sirat ni ialah jalan. Tapi yang dimaksudkan dengan jalan tadi ialah furudun ainiyatun, fardu ain. Maksudnya panduan ataupun kewajipan yang ada di atas diri kita. Maksudnya orang beriman dia mempunyai 3 fardu ain. Maksudnya orang beriman tadi di dalam akalnya ada sifat 20. Itu ialah kewajipan pada akalnya.
Dan orang beriman tadi, anggota zahirnya tertakluk kepada salah satu daripada 4 mazhab, sama ada Syafi'i, Hanafi, Maliki atau seumpamanya, dan rohaninya mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu tasawuf yang dibawa oleh mana-mana tarekat yang muktabar di dunia. Jadi sekiranya kita tadi mempunyai ketiga-tiga tersebut, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fiqh salah satu daripada 4 mazhab, dan tasawuf dengan mana-mana aliran tarekat yang muktabar, maka orang tadi berada di atas sirat. Itulah yang dimaksudkan dengan sirat. Sirat tadi ialah gabungan fardu ain. Dan gabungan fardu ain inilah yang diistilahkan sebagai ad-din. Sebab as-sirat, kan, sebagaimana disyarahkan oleh Imam Tabari radhiyallahu anhu, dia ialah dinullahil qawim. Sirat tadi, yang dimaksudkan dengan sirat tadi ialah dinullah, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan agama Allah tadi, sebagaimana kita dah bincangkan dalam hadis 40 tadi, apabila Jibril datang, maka Jibril bertanya tentang iman, Islam dan ihsan, 3 perkara tadi, tauhid, fiqh, tasawuf, dan ketiga-tiga itulah dikatakan sebagai din, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarat pertama untuk kita tadi dijadikan orang yang beriman, untuk Allah menggolongkan kita bersama-sama dengan orang yang beriman, kita mesti mempunyai sirat. Kita mempunyai akidah, kan, ahli sunnah, dan kita mempunyai perbuatan zahir mengikut mazhab, dan kita mempunyai hubungan hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah cukup ketiga-tiga tadi, barulah orang tadi mempunyai sirat. Maksudnya dia dihukumkan mempunyai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya dia dah mempunyai pegangan kaedah zahir dan kaedah batin, amalan zahir dan amalan batin, maka dia tadi mempunyai sirat. Itu syarat pertama, dia mesti mempunyai sirat yang tepat. Jangan sekali-kali dia mengikut akidah selain daripada ahli sunnah, maka dia takkan sampai kepada Allah. Dan jangan sekali-kali dia salah mengamalkan fiqh yang zahir, dan jangan sekali-kali dia tak ada hubungan rohani dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui tarekat, maka amat susah untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi syarat kedua, setelah dia tadi mempunyai sirat, maka syarat kedua ialah mustaqim, mestilah lurus. Jadi ada maksudkan dengan lurus tadi, dia mesti berterusan berjalan. Maksudnya, kalau orang tadi tak ada tiada 3 fardu ain, maka dia sememangnya tidak masuk di dalam sirat. Tetapi setelah kita tadi dikurniakan dengan ketiga-tiga fardu ain, maka tuntutan ke atas kita ialah al-mustaqim. Maksudnya kita kena berjalan lurus dan jangan berhenti-henti. Maksudnya sekiranya kita tadi berjalan 1 hari, rehat seminggu. Berjalan 1 hari, rehat sebulan. Ataupun undur ke belakang. Jadi persoalannya bila kita nak sampai kepada penghujung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disyaratkan, pertama sekali kita mesti berterusan berjalan tadi. Dan kedua, jangan sekali-kali kita tadi terpesong daripada jalan yang lurus. Sebab ini masukkan dengan mustaqim tadi. Mustaqim maknanya lurus. Maksudnya kalau kita ada satu garisan, kalau daripada awal garisan ni kita dah mula pesongkan ke kiri, maksud walaupun 1 darjah saja, apabila perjalanan tadi makin jauh, makin jauh, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, setelah 20 tahun, jarak antara orang yang berjalan terpesong ni dengan jalan yang lurus tadi akan menjadi 1 km, 2 km, 10 km, 50 km. Jadi itulah bahaya sekiranya kita tidak kekal di atas jalan yang lurus tadi. Jadi macam manakah kita nak kekal berada di atas yang lurus tadi? Maka semestinya kita kena ada orang yang menegur. Sebab setelah kita mengetahui akidah, dan setelah kita mengetahui fiqh, dan setelah kita tadi mengetahui amalan rohani, kita nak berjalan tadi mungkin kita akan terpesong. Tapi apabila ada orang tegur, kamu dah tersengat tu, kita akan masuk balik ke tengah. Lepas tu kita jalan lagi, lepas tu ditarik lagi oleh dunia. Lepas tu akan ada orang tegur lagi, kita pergi balik ke tengah. Jadi, disebabkan ada teguran, disebabkan ada bimbingan, disebabkan ada orang yang memantau, maka kita akan berada lurus dan moga-moga sampai kepada penghujungnya, iaitu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sekiranya kita jalan berhenti, ataupun undur ke belakang, ataupun terpesong walaupun sedikit, maka syarat kedua tadi tidak sempurna. Walaupun dia tadi sudah mempunyai sirat, walaupun ketiga-tiga fardu ain tadi telah sempurna, maka disyaratkan jangan sekali-kali terpesong ataupun jangan sekali-kali berhenti di tengah perjalanan tadi. Jadi itulah 2 syarat sekiranya kita tadi ingin menjadi orang yang beriman. Syarat pertama ialah sirat itu sendiri, iaitu fardu ain, 3 fardu ain yang telah ditulis oleh ulama, akidah, fiqh dan tasawuf. Dan yang kedua ialah mustaqim, mesti berada di atas jalan yang lurus, jangan berhenti, dan jangan sekali-kali kita terpesong ke kiri ataupun ke kanan.
Jadi sebab itulah Imam Tabari radhiyallahu anhu dia berkata, Allah Subhanahu wa taala ba'atha nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam ila qaumin la ya'lamun fa'allamahum. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu kaum yang tidak mengetahui. Maksudnya tak mengetahui fardu ain tersebut, fa'allamahum, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka fardu ain tersebut. Wa ila qaumin la adaba lahum. Dan Imam Tabari kata, Nabi diutuskan kepada kaum yang tidak mempunyai adab, tidak mengetahui adab dengan Allah, tidak mengetahui adab dengan Rasulullah. Fa'addabahum, lalu Nabi Muhammad mengadabkan mereka, mendidik mereka dengan adab. Itulah kepentingan Nabi-Nabi dan Rasul dan kepentingan pewaris mereka sehinggalah hari kiamat mengekalkan manusia di atas sirat mustaqim. Jadi itu beberapa persoalan yang kita boleh ambil daripada lafaz-lafaz ayat tu. Dan sebagai penutupnya, apakah isyarat ataupun makna tersirat daripada ayat ke-22 daripada surah Tabarak ni? Maka apabila kita merujuk kepada tafsir yang ditulis oleh Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu, maka Imam Ibnu Ajibah berkata, afaman yamshi mukibban ala wajhihi, sesungguhnya orang yang berjalan tersungkur di kehadapan di atas mukanya, ataupun orang yang berjalan di atas mukanya, ini ialah keadaan orang rama sulukat tariq bila syaikhin wala dalilin arif, ialah keadaan orang yang ingin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala bila syaikhin, tanpa syekh yang membimbing, wala dalilin arifin, dan tiada orang yang menunjukkan jalan, orang yang mengetahui jalan tersebut. Jadi seolah-olah Allah nak kata, orang yang beribadat tanpa guru, adakah mereka tadi ahda, lebih betul, amman yamshi sawiyan, jika nak dibandingkan dengan orang yang berjalan tegak, lurus daripada terpesong, berada di atas sirat, dia ada di atas sirat mustaqim yang akan menyampaikannya kepada melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tadi menjalani at-tariq ala yadil khabir, di atas bimbingan orang yang amat mengetahui. Bal man salakahu ala jadi persoalan tadi. Itu persoalan. Maksudnya adakah orang yang berjalan tanpa bimbingan lebih mendapat hidayat, lebih betul daripada orang yang dibimbing, dipegang tangannya, dibawa daripada satu tempat kepada satu tempat, ditegur, diajar. Jadi sekiranya kita tanyakan persoalan tu, maka apakah jawapannya? Bal man salakahu ala yadil khabir ahda wa aswab. Jadi Syekh berkata tadi, bahkan orang yang Allah Ta'ala kurniakan pembimbing kepadanya untuk memegang tangannya, untuk membawanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jawapannya lebih ahda, itulah orang yang lebih mendapat hidayat. Aswabu, dan itulah orang yang lebih betul amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada ayat ini juga kita dapat faham kepentingan kita tadi berjalan di atas sirat mustaqim. Tujuannya untuk kita tadi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita tadi dikurniakan dengan kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, maksud kebahagiaan yang kita carilah sepanjang kita di dunia ni, sebaliknya sekira orang tadi kekal tersungkur, kekal terjatuh, kekal terpesong daripada sirat mustaqim, maka orang tadi akan kekal di dalam kecelakaan, dan dia tadi akan kekal dalam api neraka di dunia sebelum di akhirat. Jadi itulah keadaan yang paling kita takut sekarang ni. Maksudnya sekiranya kita melihat apa yang di kajian sekarang ni, maksudnya setengah juta daripada rakyat Malaysia ditimpa dengan masalah kemurungan. Maksudnya keadaan diri yang tidak gembira. Tidak gembira itulah yang diistilahkan sebagai asyaqawatu di dalam kitab-kitab ulama. Dan kegembiraan rohani tadi, itulah yang diistilahkan sebagai as-sa'adatu. Dan apabila kita melihat lagi keadaan tekanan yang menimpa kepada umat manusia tadi di Malaysia, terutamanya hampir 30%. Yang 30% daripada umat manusia yang berada di Malaysia ni mengidap penyakit yang dipanggil sebagai sakit mental. Dan penyakit tadi lebih akan menjadi penyakit kedua yang berbahaya setelah penyakit jantung tadi. Jadi macam manakah keadaan penyakit mental itu? Itulah yang nak digambarkan dalam ayat tadi ni. Maksudnya orang yang berjalan sentiasa jatuh, orang yang berjalan sentiasa tersungkur, itulah orang yang sangat tertekan. Kan? Maksudnya dia
ingin berjalan tapi tak boleh. Maksud kita tadi, kalau kita tengah berjalan, kita bawa kereta, tiba-tiba kereta kita rosak, kan? Maksud kita akan rasa amat tertekan sebab kita nak pergi kepada satu tempat dengan segera. Lepas tu dah elok, kereta tadi elok boleh jalan 1 kilometer, rosak lagi. 1 kilometer, rosak lagi. Dari keadaan tersebut sekiranya berterusan, berulang-ulang, akan menyebabkan seseorang tadi berada dalam keadaan yang amat tertekan dan menyebabkan manusia tadi sampai kepada kemuncaknya yang ingin membunuh diri. Maksud itulah yang berlaku, kan? Maksudnya kanak-kanak daripada umur 13 hingga 17 tahun. Maksud sekarang ni hampir mereka tadi sudah mula berniat daripada umur 17 tahun tadi dah, kerana tekanan yang ada pada diri mereka tadi, mereka dah mula berniat untuk membunuh diri. Jadi itulah keadaan apabila seseorang tadi mengkufuri Allah SWT, dan apabila seseorang tadi tidak mempunyai ilmu fardu ain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi persoalannya, setelah kita mengetahui berjalan tersungkur tadi ialah satu tekanan, kan? Berjalan terjatuh, kan? Berjalan tersekat, itulah satu keadaan yang amat memberi tekanan kepada diri manusia. Jadi persoalannya, apakah ubat, kan, yang boleh yang diajar oleh agama Islam untuk seseorang tadi mengeluarkan dirinya daripada tekanan? Maka ada 3 keadaan ataupun 3 keadaan yang kita boleh bincangkan. Pertama sekali, permulaan ubat dalam membaiki diri manusia, kan, agar tidak ditimpa dengan tekanan, kan, tidak ditimpa dengan tekanan mental, tekanan perasaan, kemurungan, rasa ingin membunuh diri, kan, kemarahan yang melampau, tak boleh menerima apa yang berlaku, sentiasa marah dengan apa yang berlaku di sekelilingnya. Maka pertama sekali Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Fatah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Okay, jadi dalam ayat ni secara khusus, kan, Allah Ta'ala menyebut fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ketenangan ke atas mereka. Okay, jadi persoalannya, apakah perkara yang menyebabkan seseorang tadi dikurniakan dengan as-sakinah, ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan dalam hati mereka tadi? Ialah iz yubay'unaka, tak kala mereka tadi berbaiat, berjanji dengan kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam syarahnya ataupun dalam tafsir Imam Tabari dinyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan mereka tadi mempunyai niat yang benar untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka tadi mempunyai niat yang betul-betul di dalam hatinya untuk menyempurnakan janji. Waktu kita berjanji untuk mengenal Allah, kita berjanji untuk mengamalkan zikrullah, kita berjanji untuk khusyuk di dalam sembahyang, dan mereka tadi betul-betul berniat untuk menyempurnakan, dan mereka tadi berjanji untuk sabar ma'aka, bersama-sama kamu wahai Rasulullah SAW. Dan apabila kita semata-mata berniat saja, fa'anzalas sakinata 'alaihim, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menurunkan ketenangan ke atas mereka. Dan itu permulaan ketenangan dikurniakan kepada seseorang apabila mereka tadi mula berbaiat, berjanji untuk beramal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setelah dia tadi berjanji, perkara kedua yang dinyatakan dalam hadis agar seseorang tadi dikurniakan dengan as-sakinah, ketenangan untuk mendapat kebahagiaan tadi, ialah sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun yazkuruna Allah illa haffat bihimul malaikatu wa nazalan alaihimus sakinah. Maksud terjemahannya, tiada mana-mana kaum yang berhimpun berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan malaikat akan mengelilingi mereka, dan sesungguhnya akan turun kepada mereka as-sakinatu, ketenangan. Okay, jadi setelah kita tadi mempunyai perjanjian, maka perkara kedua yang akan menambah lagi, mengekalkan ketenangan tu dalam diri kita, ialah majlis-majlis zikir yang diadakan dengan kita tadi menghadiri majlis-majlis zikir tersebut. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, majalisuz zikri tanzilu alaihimus sakinah. Sesungguhnya majlis-majlis zikir tadi akan turun ketenangan kepada orang yang menghadirinya. Kemudian sehinggalah akhir tadi hadis tadi. Dan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, masa Nabi melihat satu kaum yang sedang berzikir, duduk. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya mereka tadi ialah manusia-manusia yang sedang berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fanazalat alaihimus sakinatu. Kemudian ketenangan tadi turun kepada mereka, tahmiluhal malaikatu. Malaikat yang turun membawa ketenangan tadi, kal qubbati, seperti bentuk kubah.
Jadi kita fahamlah sekarang ni kenapakah di atas masjid kan dibina kubah-kubah. Kerana kubah tadi ialah satu bentuk yang akan memberikan ketenangan. Diambil daripada rupa bentuk diri sakinah tu sendiri yang dibawa oleh malaikat turun kepada majlis-majlis zikir. Jadi dibawa turun kubah ketenangan tadi kepada orang yang senang berzikir. Cuma Nabi berkata, falamma danat minhum takallama rajulun bi batilin. Apabila dah dekat kubah tadi kepada mereka, tiba-tiba ada seorang tadi bercakap dengan perkataan yang batil. Sama ada dia tadi dalam hati ni dia bercakap ataupun dia bercakap dengan lidahnya perkara-perkara maksiat ataupun perkara mengumpat ataupun perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala atau perkara dunia dalam majlis-majlis zikir, farufi'an anhum, maka kubah tadi diangkat daripada mereka. Dari itu pemberitahuan daripada Rasulullah SAW, perkara yang paling utama untuk kita tadi dikurniakan dengan ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara terakhir sekali ialah majlis-majlis ilmu. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak duduk mana-mana kaum di dalam rumah Allah, yaqra'una kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka tadi mempelajari Al-Quran, illa ghasyat alaihimur rahmatu illa ghasyathumur rahmatu wa unzilat alaihimus sakinah. Mereka tadi akan diliputi dengan rahmat dan mereka tadi akan diturunkan kepada mereka sakinah. Jadi di situ kita faham permulaan dikurniakan dengan sakinah tadi ialah mestilah kita tadi mempunyai perjanjian untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian harian untuk kita tadi dikurniakan dengan sakinah tersebut ialah kita tadi mesti mempunyai majlis zikir ataupun kita duduk berzikir bersendirian mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada sudut mingguan, maka Nabi mengajarkan kepada kita daripada sudut mingguan kita mestilah mempunyai majlis-majlis ilmu untuk kita mempelajari fardu ain, fiqh, tauhid dan tasawuf tadi, untuk kita tadi mempelajari adab-adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab dengan Rasulullah SAW. Jadi itu berbentuk mingguan. Jadi sakinah tadi akan berterusan kepada diri kita sehari demi sehari sehinggalah kita tadi dikurniakan dengan ma'rifah. Kerana dalam hadis tadi, dalam tafsir Haqi dinyatakan, man arada an yazdada sakinatan. Maksudnya setelah kita tadi berusaha, berjanji membuat majlis-majlis zikir, kemudian kita tadi menghadiri majlis ilmu, jadi akhir sekali kemuncaknya dia kata, siapa yang ingin ditambahkan dengan ketenangan tersebut, falyasil ilal ma'rifah, hendaklah dia tadi sampai kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innal ma'rifatal ilahiyata tujibus sakinata fil qalb. Sebenarnya apabila kita tadi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah perkara yang akan mendatangkan ketenangan di dalam hati manusia. Jadi itulah keadaan yang nak dicapai. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada perjalanan tersungkur di atas muka waliyazbillah, kerana kita tadi tidak mempunyai perjanjian, kerana kita tidak mempunyai majlis berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah keadaan orang yang tidak beriman, sebagaimana dinyatakan dalam ayat ke-22 tadi. Jadi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada keadaan tersebut, dan kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan. Sebab kita kena maklum, yang berusaha mendapatkan ketenangan tadi ialah ibu bapa. Jadi sekiranya ibu bapa tadi dikurniakan dengan sakinah, maka sakinah itulah yang akan ditompangkan oleh anak-anak yang berada di dalam rumah, jiran, tetangga dan seumpamanya. Jadi kekurangan sakinah tersebut akan menyebabkan banyak masalah sosial, akan menyebabkan penderhakaan, akan menyebabkan tidak taat dan seumpamanya. Jadi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekurang-kurangnya selepas kita solat 5 waktu tadi, kita duduklah sekejap dan kita berzikir, sama ada tahlil 10 kali kan, ataupun istighfar seumpamanya. Moga-moga diturunkan rahmat dan ketenangan kepada orang tersebut dan ahli keluarganya. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihfaz shaykhana Syekh Salahuddin Hasan al-Husaini. Allahumma rzuqna jami'an wa arahu bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang mendengar. Moga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.